Assalamualaikum dan hai semua, kembali lagi bersama Cikgu Anis. Pada video kali ini, kamu semua akan mempelajari satu lagi tajuk baharu dalam pendidikan seni visual tingkatan 2. Tajuk ini juga merupakan tajuk akhir. Jadi apakah tajuk itu? Tajuk itu adalah tajuk 11 iaitu seni foto. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, Cikgu rasa eloklah kiranya Cikgu memberitahu apa itu standard kandungan untuk tajuk ini. Jadi 11.1 pemahaman terhadap seni foto dalam bidang komunikasi visual, 11.2 eksplorasi dan aplikasi penghasilan pinhole bagi pengukuhan pemahaman terhadap seni foto, 11.3 penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan, dan 11.4 penghayatan terhadap hasil produk seni foto. Seterusnya, standard pembelajaran. Jadi, apa yang akan kamu dapat selepas mempelajari tajuk ni? Jadi, murid boleh menjelaskan definisi dan fungsi pinhole dalam fotografi. Murid boleh menjelaskan ciri imej yang terhasil daripada pinhole dan memerihalkan sejarah pinhole dalam fotografi. Baiklah anak murid-murid cikgu semua, seterusnya cikgu akan menceritakan serba sedikit pengenalan tentang definisi dan fungsi kamera pinhole dalam fotografi. Jadi apa itu kamera pinhole? Kamera pinhole merupakan kamera yang paling ringkas dan terdiri daripada kotak kedap cahaya dengan satu lubang jarum dan kertas foto atau filem pada arah yang bertentangan. Jadi kamu dapat lihat dekat sini ada satu lubang kecil. Okey, konsep kamera pinhole ni dia berdasarkan teori optik. Cahaya yang memasuki lubang kecil ni akan memancarkan imej pada arah yang bertentangan dan disebabkan itulah imej yang dipancarkan tersebut adalah songsang. Tengok kan, dekat dalam ni dia terbalik, dekat sini dia betul je, dia berdiri tegak, kat dalam sini dia terbalik. Okey, seterusnya. Jadi apakah fungsi kamera pinhole ni? Kamera pinhole berfungsi untuk merakam imej objek yang pegun saja. Pegun tu maksud dia apa cikgu? Pegun tu dia bermaksud imej yang tidak bergerak. Maksudnya kamera ni boleh mengambil gambar je lah, jadi dia tak boleh mengambil video dan sebagainya. Kamera pinhole ni tidak sesuai untuk merakam imej objek yang bergerak seperti video. Macam cikgu cakap tadi kan, dia boleh ambil gambar je. Seterusnya, objek yang bergerak memerlukan pendedahan kepada cahaya yang lama untuk menghasilkan imej yang lebih terang dan jelas. Kalau macam cikgu cerita tadi, kamera pinhole ni lubang dia kecil je. Jadi lubang cahaya dia tu, cahaya yang dapat masuk ke dalam kamera ni adalah sedikit. Perkara ini dia terjadi kerana cahaya yang memasuki lubang kecil pada kamera pinhole hanya membenarkan sedikit sahaja cahaya yang masuk. Baiklah, ni adalah contoh kamera pinhole. Nampak tak, lubang dia kecil je, berbeza dengan kamera yang biasa kita guna untuk ambil gambar tu kan. Okey, seterusnya, ciri-ciri imej yang terhasil daripada kamera pinhole. Jadi macam manakah paparan imej yang terhasil ni? Jom kita lihat. Apakah ciri-ciri imej yang terhasil? Kamera pinhole ni akan menghasilkan imej yang bersifat nyata, songsang dan lebih kecil daripada saiz objek yang sebenar. Maksudnya bila kita ambil gambar tu, dia tak akan sama macam gambar yang kita ambil guna kamera biasa. Gambar dia akan lebih kecil. Kemudian, apakah faktor yang menghasilkan imej tersebut? Terdapat beberapa faktor yang menghasilkan imej daripada kamera pinhole. Antaranya ialah faktor yang pertama, semakin kecil lubang, imej yang terhasil akan menjadi semakin terang dan jelas. Manakala semakin besar lubang, imej akan menjadi semakin kabur. Faktor yang kedua, kamera berbentuk silinder akan menghasilkan imej yang cembung, seperti penggunaan lensa fisheye. Sekarang zaman teknologi kan, kita akan guna kamera ni. Kalau pada zaman dahulu, kita akan guna kamera pinhole untuk dapatkan imej yang cembung macam ni. Jadi perkara ini terjadi kerana foto atau filem yang melengkung mengikut bentuk silinder. Jadi siapa ada kamera fisheye ni kat rumah?
Boleh komen dekat bawah. Faktor yang ketiga, kamera berbentuk segi empat akan menghasilkan imej yang normal dan rata. Hal ini kerana kertas foto atau filem berada dalam keadaan lurus dan rata. Macam berbezakan dengan gambar tadi. Gambar ni dia berbentuk rata. Kalau macam yang ini, dia berbentuk cembung. Nampak tak? Dia ada macam melingkaran dekat situ. Okay. Seterusnya, faktor yang keempat. Kedudukan jarak di antara kertas foto dengan lubang juga akan menentukan kelebaran sudut cahaya tu. Semakin dekat dengan lubang, sudut akan menjadi lebih besar sehingga cahaya yang sampai pada permukaan kertas foto akan menghasilkan imej yang lebih lebar. Jadi seterusnya kita akan pergi ke serba sedikit sejarah kamera pinhole dalam fotografi. Jadi siapakah yang mencipta kamera pinhole ini? Kamera pinhole telah dicipta oleh seorang saintis Islam yang bernama Ibnu Haytham. Ibnu Haytham, beliau menggunakan kamera pinhole untuk membuktikan fakta bahawa cahaya bergerak dalam satu garis lurus dan penglihatan dihasilkan oleh cahaya bergerak ke dalam mata. Macam kita lah kan, kalau gelap kita tak nampak pun nak jalan. Contoh kalau macam kita pejam mata, kita tak nampak. Macam kalau contoh untuk bumi, kita memerlukan cahaya matahari untuk menerangi alam. Ini adalah contoh bagaimana Ibnu Haytham dia memancarkan imej masjid ni. Nampak tak? Ni gambar yang betul. Ni dia bila dah guna kamera pinhole tu, dia jadi terbalik. Prinsip yang digunakan pada kamera pinhole ni dia sama dengan prinsip kamera obscura ciptaan Gemma Frisius pada tahun 1544 yang digunakan untuk merakam gerhana matahari. Ni Gemma Frisius. Okey, jadi rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita telah mempelajari definisi, fungsi, ciri-ciri dan juga serba sedikit sejarah tentang kamera pinhole. Jadi, apakah definisi kamera pinhole ni? Kamera pinhole adalah kamera yang paling ringkas, kotaknya kedap cahaya yang mempunyai lubang yang kecil. Kertas foto atau filem di bahagian bertentangan, berfungsi berdasarkan teori optik dan cahaya memancar pada imej yang bertentangan. Okey, jadi fungsi kamera pinhole yang kita dah belajar tadi apa? Dia dapat merakam objek pegun saja. Pegun ni apa? Pegun ni objek yang tidak bergerak. Dan kamera pinhole dia tidak sesuai untuk objek yang bergerak. Jadi dia hanya sesuai untuk mengambil gambar dan tidak sesuai untuk mengambil video. Lubang kecil hanya membenarkan sedikit sahaja cahaya yang masuk. Jadi apakah ciri-ciri imej kamera pinhole yang telah kita pelajari? Imejnya adalah bersifat nyata, songsang dan saiz imej yang lebih kecil. Saiz lubang yang kecil menghasilkan imej yang jelas, lubang yang besar menghasilkan imej yang kabur. Kamera silinder menghasilkan imej cembung, kamera rata menghasilkan imej yang rata. Okay, dan akhir sekali adalah sejarah kamera pinhole. Kamera pinhole ni dia dipelopori oleh Ibnu Haytham. Ibnu Haytham ni ingin membuktikan fakta tentang cahaya, bahawa cahaya ni bergerak dalam satu garis lurus dan penglihatan kita dihasilkan oleh cahaya yang bergerak ke dalam mata. Dan kamera pinhole yang diciptakan oleh Ibnu Haytham ni menyerupai konsep kamera obscura. Okey, dan akhir sekali untuk tajuk kita pada kali ini, cikgu nak kamu buat latihan formatif dan kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 130. Jadi berdasarkan mind mapping ni, cikgu nak kamu tulis apa tu definisi kamera pinhole, fungsi kamera pinhole, ciri-ciri imej kamera pinhole dan juga sejarah kamera pinhole. Semoga pembentangan ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Pergi ke kedai beli air soya, beli juga berus gigi. Sekian sahaja daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Bye semua.